أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Kita masuk siri yang keenam. Kita masih lagi membicarakan apa yang diharamkan dan apa yang dimakruhkan ketika mana membaca Al-Quran, serta perselisihan para ulama mengenai hal itu. Pada siri yang lepas, kita telah tampilkan pandangan para ulama yang memakruhkan membaca Al-Quran secara lantang dan mengiramakannya, serta asar-asar ataupun hadis-hadis yang menyokong hujah-hujah mereka. Namun masih lagi terdapat asar-asar yang belum kita baca dalam muka surat 21 ini yang menyokong hujah-hujah mereka, seperti mana yang diriwayatkan daripada Al-Qasim, Malik dan Ibnu Qasim, dan kesemua periwayatan mereka tidak dijelaskan statusnya oleh pengarang. Kita akan baca perenggan yang berikutnya, iaitu wa ajazat ta'ifatun raf'an sauti bil Qur'an wa tatriba bihi وذلك لأنه إذا حسن الصوت به كان أوقع في النفوس وأسمع في القلوب. Terdapat satu kumpulan para ulama daripada kaum muslimin yang memperbolehkan melantangkan suara dan mengiramakan bacaan Al-Quran dengan alasan jika membaca Al-Quran dengan suara yang merdu, yang berirama itu akan lebih menyentuh jiwa dan menyusuk kalbu. Wahtajju biqaulihi alaihi salam Zayyinul Qur'ana bi aswatikum, rawahul Barra Ibnu Azib, akhrajahu Abu Daud wan Nasa'i. Kumpulan para ulama ini berhujahkan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud hiasilah Al-Quran dengan suara-suara kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Barra bin Azib, Abu Daud dan An-Nasa'i. Pentahqiq kitab ini telah menjelaskan bahawa hadis ini sahih, namun tidak dijelaskan tentang penilaian mereka tentang kesahihannya, dan kita akan datangkan sebahagian ulama yang menilai tentang hadis ini. Ibn Hibban yang wafat pada tahun 354 dalam kitabnya Sahih Ibn Hibban telah menilai bahawa hadis tersebut adalah sahih. Al-Munziri yang wafat pada tahun 656 dalam kitabnya At-Targhib wa Tarhib telah menjelaskan bahawa isnadnya adalah sahih ataupun hasan. Ibnu Katsir yang wafat pada tahun 774 dalam kitabnya Al-Ahkamul Kabir dan Fadailul Quran telah menjelaskan bahawa isnadnya adalah jayyid. Ibnu Hajar juga dalam kitabnya yang wafat pada tahun 552, kitabnya Mishkat Al-Masabih, telah ditakhrij semula oleh Al-Albani menjelaskan bahawa isnadnya adalah sahih. Al-Albani yang wafat pada tahun 1420 dalam kitab Sahih Al-Jami', beliau menjelaskan hadis itu sahih. Beliau juga mentakhrij kitab Sahih Ibnu Majah, Sahih Abi Daud, Sahih An-Nasa'i, Syarh At-Tahawi, Sahih At-Targhib wa Tarhib. Beliau menilai hadis itu yang terdapat dalam kitab-kitab tersebut adalah sahih. Manakala Syu'in Al-Arnaun yang wafat pada tahun 1438 Hijrah, beliau telah mentakhrij kitab Zadul Ma'ad, kitab Sahih Ibn Hibban, Al-Musnad, Syahrul Tahawi, Syiarul A'lal Nubala. Beliau telah menilai hadis itu yang terdapat dalam kitab-kitab tersebut adalah sahih. Wa biqaulihi alaihi salam, laisa minna man lam yataghanna bil Quran, akhrajahu Muslim. Pentahqiq kita ini menyatakan bahawa hadis ini bukan diriwayatkan oleh Muslim, bahkan ia diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Perawinya bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud melalui Sa'ad bin Abi Waqqas. Kumpulan para ulama daripada pandangan yang kedua ini juga mereka berhujah dengan hadis laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Tidaklah termasuk golongan kami orang yang tidak mengiramakan bacaan Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Wa biqauli Abi Musa lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau a'lamu annaka tastami'u li qira'ati la habartuhu laka tahbira." Seandainya aku mengetahui bahawa engkau mendengar bacaanku, nescaya aku akan membacakan kepadamu dengan bacaan yang lebih baik lagi. Potongan hadis yang diriwayatkan daripada Abi Musa ini terdapat dalam Sahih Ibn Hibban. Hadis sepenuhnya iaitu istama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qira'ati minal lail falamma asbahtu qala ya Aba Musa istama'tu qira'ataka al-lailah laqad utita mizmaran min mazamiri ali Dawud. Abu Musa berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar bacaanku semalam.
Apabila tiba waktu pagi, baginda berkata kepadaku, "Wahai Abu Musa, aku telah mendengar bacaanmu semalam. Sesungguhnya engkau telah dikurniakan seruling seperti mana seruling keluarga Nabi Daud alaihissalam." Seruling di sini bermaksud Abu Musa memiliki suara yang merdu. Abu Musa pun berkata, "Wahai Rasulullah, kalaulah aku mengetahui engkau mendengar bacaanku, nescaya aku akan memperelokkan lagi bacaanku." Syuaib al-Arnaud yang wafat pada tahun 1438 telah menilai hadis Ibn Hibban ini sebagai sahih kerana isnad yang mengikut syarat Muslim. Hadis riwayat daripada Abu Musa ini juga terdapat dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Wa bima rawahu Abdullah ibn Mughaffal qala qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal fathi fi masirin lahu surat al-fathi ala rahilatihi farajja'a fi qira'atihi. Mereka juga berhujah dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mughaffal. Dia berkata, pada tahun penaklukan kota Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanannya, baginda membaca surah Al-Fatih di atas haiwan kenderaan baginda. Baginda membaca surah tersebut dengan cara tarji'. Bagaimana bacaan tarji' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari ketika mana menghuraikan hadis ini, hadis Abdullah bin Mughaffal dalam bab at-tarji', katanya huwa taqarubu durubil harakati fil qiraa'ah wa asluhu at-tardid wa tarji'u as-sauti tardiduhu fil halqa, iaitu menghampirkan lantunan gerakan pada bacaan. Yang asalnya perkataan tarji' iaitu at-tardid yang bermaksud pengulangan ataupun mengulang-ulang. Kalau tarji' pada suara iaitu lantunan suara yang dimainkan di bahagian kerongkong. Dalam hadis riwayat Abdullah bin Mughaffal, beliau menceritakan bahawa Rasulullah SAW membaca surah Al-Fatih di atas unta. Sebagai contoh, ayat Inna fatahna laka fatham mubina. Alif yang terdapat dalam kalimah ayat tersebut sebagai contoh Inna fatahna mubina, apabila dimainkan di bahagian kerongkong, dia melahirkan suatu lantunan suara yang enak didengar. Lantunan suara yang melibatkan huruf alif pada bacaan Rasulullah SAW ada dua keadaan. Pertama, dikatakan disebabkan Rasulullah berada di atas unta, jadi oleh kerana unta itu dia berjalan, maka gerakan suara itu berlaku. Kedua, kerana memang Rasulullah nak membaca begitu. Pandangan yang kedua ini lebih tepat dengan hadis dari Rasulullah SAW, kerana banyak riwayat yang menceritakan tentang Rasulullah SAW membaca syarat tarji'. Seperti hadis riwayat Tirmizi dalam kitab Asy-Syama'il, juga riwayat An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Ibnu Abi Daud. Hadis tersebut diriwayatkan daripada Ummi Hani. Kuntu asma'u sautan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqra'u wa ana na'imatun 'ala firashi yurajji'ul Qur'an. Kata Ummu Hani, aku pernah mendengar suara Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membaca Al-Quran dalam keadaan tarji'. Ketika itu aku sedang tidur di tempatku. Hadis ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Ahmad dengan lafaz makna yang sama, yang mana Al-Albani yang wafat pada tahun 1420 Hijrah dalam kitabnya Aslu Sifatis Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan isnadnya adalah hasan. Melalui hadis-hadis yang dinyatakan menjadi hujah kepada mereka yang membolehkan mengiramakan ataupun melagukan bacaan Al-Quran. وممن ذهب إلى هذا أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وابن المبارك ونضر بن الشمال وهو اختيار أبي جعفر الطبري وأبي الحسن بن بطال والقاضي أبي بكر بن العربي وغيرهم. Antara para ulama yang memilih pandangan yang kedua ini, iaitu yang membolehkan membaca Al-Quran dengan suara yang lantang dan mengiramakannya, antara mereka ialah Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya, Asy-Syafi'i, Ibnu Al-Mubarak, An-Nadr bin Shumail, Abu Ja'far At-Tabari, Abu Hasan bin Battal, Al-Qadi Abu Bakar bin Arabi dan selain daripada mereka. Qultu al-qaulul awwalu asah lima dzakarnahu wa ya'ti wa amma mahtajju bihi min al-hadits al-awwal falaysa ala zahirihi wa innama huwa min babil maklub ay zayyinu aswatakum bil Quran.
Di antara perselisihan pandangan ulama, iaitu terdapat dua pandangan. Pandangan pertama menyatakan makruh membaca Al-Quran dengan cara yang nyaring dan melagukan bacaan Al-Quran. Pandangan ini telah kita jelaskan dalam bab yang kelima. Manakala pandangan yang kedua yang membolehkan membaca Al-Quran dengan mengiramakannya ataupun melagukannya. Pandangan ini seperti mana yang kita huraikan di awal bab ini. Di antara kedua pandangan tersebut, Al-Qurtubi iaitu pengarang kitab ini menyatakan pandangan yang pertama lebih asah, iaitu lebih benar berbanding dengan pandangan yang kedua, seperti mana dalil ataupun hujah yang dijelaskan sebelumnya, dan akan dijelaskan selepas ini titik perselisihan mereka. Perselisihan mereka disebabkan mereka berbeza dalam memahami hadis, iaitu zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Hendaklah kamu menghiasi Al-Quran dengan suara-suara kalian. Pandangan yang pertama tidak memahami hadis secara zahir. Mereka memahami hadis di sebaliknya, iaitu zayyinu aswatakum bil Quran. Hendaklah kamu menghiasi suara-suara kamu dengan Al-Quran. Pandangan pertama menyatakan Al-Quran tidak perlu dihiasi oleh suara manusia ataupun suara makhluk, kerana Al-Quran merupakan kalam Allah Subhanahu wa taala yang menjadi mukjizat yang mempunyai keistimewaan dan tidak perlu kepada kalam makhluk untuk menghiasinya. Sebab itulah mereka memahami bahawa hadis ini memberi maksud hendaklah kita menghiasi suara kita dengan bacaan Al-Quran, kerana suara makhluk tidak akan mulia tanpa dihiasi dengan bacaan Al-Quran. Dan Al-Qurtubi menyatakan pandangan ini yang paling benar berbanding dengan pandangan yang kedua.